قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجبل الآلف إن قيد انقاد وإن أنيق على صخرة استناقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Majlis, merangkap imam di surau ini dan barisan yang di jawatan kuasa surau Al-Intisar, dan jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah sengaja sebenarnya mempertemukan kita di sini. Di sisi Allah taala tak ada perkara yang secara kebetulan. Memang Allah taala sengajakan. Allah taala telah pertemukan kita di sini di atas nisbat agama, hubungan agama, berkumpul di sini di atas maksud agama. Ini adalah merupakan satu kenikmatan yang tidak ada bandingannya. Dan kita juga berdoa moga-moga sebagaimana kita berkumpul di sini hari ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam syurga Firdaus nanti, yang mana dalam hadis disebutkan ahli-ahli syurga apabila berjumpa sesama mereka, mereka akan menyebut-nyebut kenangan-kenangan manis sewaktu di dunia dahulu. Akan menyebut-nyebut, ingat tak kita pernah jumpa kat surau Al-Intisar kumpul. Ingat tak kita pernah jumpa kat tempat sini, kat tempat ni. Kita berharap daripada hati kita. Sebab tu dalam setiap majlis apabila kita duduk, mesti ihtisab ada dalam hati kita. Pos ihtisab menggambarkan, meyakini terhadap ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita berkumpul di atas maksud agama, masya-Allah, untuk mengingati junjungan besar Nabi kita Muhammad Mustafa Mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Tuan-tuan dan puan-puan muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar. Apabila kita lihat kepada bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah aturkan kepada kita. Kita ni adalah manusia. Kita adalah manusia. La yusammal insan illa linisyanihi. Tidak dinamakan manusia itu melainkan kerana sifat lupa dia. Kita ni pelupa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah bagi tahu, sebutkan dalam Al-Quran tentang siapa kita. Allah taala bagi tahu, wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang telah keluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Allah keluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Keluarkan dalam keadaan yang macam mana? La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan kamu ni tak reti apa pun, tak tahu apa pun, tak reti nak membezakan antara kuih dengan najis, tak reti nak membezakan apa pun pada masa itu. Kita dikeluarkan oleh Allah daripada perut ibu kita dalam keadaan tak tahu apa. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, wa ja'ala lakumus sam'a. Dan Allah Ta'ala lah yang memberikan, yang menciptakan pendengaran. Kita lahir daripada perut ibu kita, alhamdulillah dah ada dah telinga, tapi sebenarnya kita belum mampu mendengar. Ada orang yang mana Allah Ta'ala tak bagi, tak ciptakan pendengaran pada dia, walaupun ada telinga, sampai mati dia tak boleh mendengar.
Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan pendengaran kepada kita. Wal absar, dan Allah Taala ciptakan pula kepada kita penglihatan. Ada mata. Mata dah ada. Kan? Absar dengan ain lain. Ain itu mata. Ada mata belum tentu dapat melihat. Ada mata belum tentu dapat melihat. Ada ain. Ada ainan, dua mata tak boleh melihat lagi. Perlu Allah Taala ciptakan pula untuk kita penglihatan. Wal afidah. Wa ja'alna sam'a wal absar wal afidah, dan hati, perasaan, akal, pemikiran Allah Taala cipta. Ulama mufassirin mengatakan, kenapa Allah Taala ceritakan benda ini pada kita? Supaya apa? Kita tahu siapa saya. Kita dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa pun. Allah Ta'ala yang bagi penglihatan. Yang mana penglihatan ini adalah merupakan sumber untuk kita tahu. Satu orang anak-anak, satu orang budak kecil, bila dia mula membesar, dia tengok ni, dia tanya, mak apa ni? Mak pun cakap ni botol air. Dalam ni ada apa? Dalam ni ada air. Melalui penglihatan ini akan bertanya. Melalui penglihatan dia akan bertanya, dan melalui pendengaran dia akan dengar suara mak dia. Dia kata, siapa? Suara siapa? Dia pun tengok, oh, ini suara mak aku. Dia dengar suara ayah dia dengar, maka dia akan tengok, oh, ini ayah aku. Wal afidah, dan dia akan belajar merasai, mempunyai perasaan melalui akal pemikiran dia, akan menilai. Kalau Allah Ta'ala tak ciptakan, maka kita ni tidak ada apa-apa. Jadi tuan-tuan mulia, daripada kecil lagi nak membesar pun kita dah berhajat kepada Allah. Untuk tahu, untuk lihat, untuk merasa, pun berhajat kepada Allah. Kemudian tuan-tuan mulia, manusia dengan 3 panca indera ini usaha untuk tahu. Sampai menyelam ke dasar laut, sampai naik ke angkasa lepas, naik ke bulan, gali bumi, kaji itu, kaji ini. Manusia merasakan dia tahu. Tetapi Allah Ta'ala kata apa? Ma'utitum, tidak dikurniakan kepada kamu. Tidak dikurniakan kepada kamu. Yang tahu tu, itu bukan kamu. La ma'utitum syai'in minal ilm. Tidak. Apa yang dikurniakan kepada kamu daripada ilmu pengetahuan, daripada apa yang kamu tahu. Yang kamu tahu sikit ni, illa qalil, kecuali terlalu sedikit. Yang kamu pergi menyelam ke dasar laut, yang kamu pergi naik ke angkasa lepas, yang kamu pergi naik ke bulan, pergi ke sana ke sini, itu apa yang kamu dapat, itu adalah kurniaan Allah. Satu lepas tu sedikit sangat. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan mulia, amat luas. Dahlah sedikit. Dalam ilmu dikurniakan oleh Allah, bukan ilmu sendiri pun. Penuh dengan sifat-sifat lemah pula. Allah Ta'ala beritahu, wa kana al-insanu ajula. Adalah manusia itu bersifat ajula. Dalam bahasa Urdu kata jadbazi. Dalam bahasa Melayu kita kata gopuh. Dalam bahasa Melayu kita kata gopuh. Dah belajar ilmu dapat sikit, itu pun dalam keadaan gopuh. Wa kana al-insanu qatura, dalam keadaan perangai dia bakhil, kedekut. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, dan adalah manusia itu dalam setiap perkara cepat nak marah. Tuan-tuan mulia, ilmu dalam sedikit pun dikurniakan oleh Allah, dapat pun dalam keadaan yang gopoh, dengan perangai yang kedekut, bakhil, dengan sifat yang rasa cepat nak marah. Ini hakikat kita, tuan-tuan mulia. Jadi orang yang macam ni, tuan-tuan mulia, orang yang macam ni, adakah layak untuk dia memberitahu? Adakah layak untuk dia menentukan jalan kehidupan ni, untuk dia sampai kepada Allah Ta'ala? Layak. Sifat dalam ilmu terlalu sedikit.
Yang sedikit pun dikurniakan oleh Allah, dapat pun dalam keadaan yang kokoh, dengan perangai yang mana terikut, dalam keadaan yang penuh dengan sifat marah. Adakah layak untuk dia menentukan jalan kehidupan dia? Kalau satu orang datang tanya, kalau kita tanya seseorang, kalau nak balik Kelantan, saya nak pergi Kelantan, tak, macam mana ya jalan dia? Dia kata, saya pun tak pasti nak mula daripada mana, nak start daripada mana balik ke Kelantan. Lepas tu, sampai sana, dah sampai Kelantan, masuk ke pintu mana pun, jalan mana pun saya tak pasti. Tapi, jalan tengah tu saya tahulah. Jalan tengah-tengah jalan saya tahulah nak pergi Kelantan macam mana. Tapi, saya kata nak, Ustaz, lepas tu saya nak ikut jalan mana sekarang? Oh, yang sekarang saya tak tahu. Nanti sampai sana, saya nak pergi ke Pasir Putih, ikut jalan mana? Oh, itu pun saya tak tahu. Saya tahu tengah-tengah je. Agak-agak kita boleh ikut ke? Boleh ikut tak? Hari ni kita tanya manusia, tuan-tuan mulia, yang sebelum kita datang kat dunia, kita ada kat mana? Sebelum kita sampai kat dunia, kita ada kat mana? Macam-macam. Ada saya kata macam ni. Oh, bermula daripada air, dia berbentuk daripada pokok-pokok bercantum. Semua tak betul lah. Lepas tu, lepas kita hidup atas dunia ni, kita pergi mana? Ahli bahagian kaji buat. Guru saya kata lebih 200 andaian yang dibuat oleh pengkaji. Apa itu mati? 200 andaian dia buat. Satu pun tak betul. Tiba-tiba dia kata, yang sebelum hidup pun dia tak tahu kat mana, mati, selepas mati pun pergi ke mana pun tak tahu. Tiba-tiba kehidupan kat dunia ni, kita ikut kepala otak kita. Ni, saya dah bentuk dah ni. Kalau nak berjaya macam ni. Kena ada ni. Boleh pakai tak? Orang yang mana nak mulakan perjalanan pun dia tak tahu. Berakhir di mana pun dia tak tahu. Tiba-tiba dia nak bagi panduan kat kita, kat tengah jalan dia, kamu jalan kat sini. Tak dipakai, tuan-tuan. Yang hanya memberitahu kepada kita adalah satu zat yang mana mempunyai sifat ilmu dia yang amat sempurna. Siapa? Allah. Allah Ta'ala sebutkan. Siapa itu Allah? Tuan-tuan mulia, ya'lamu ma yaliju fil ardh. Sifat Allah Ta'ala ceritakan bagaimana ilmu Allah. Ya'lamu ma yaliju fil ardh. Allah Ta'ala mengetahui setiap perkara yang masuk ke dalam bumi. Hari ni kalau kita kata tak usah cerita lah, sebab ulat-ulat semua, kita kira atas semut. Semut yang ada dalam surau pun tak mampu kita nak fikir kan. Berapa ekor semut hari ni yang dah masuk dalam bumi, dalam tanah. Berapa ekor yang dah kena pijak. Tadi masa Pak Imam tengah bersih-bersihkan tadi tu, yang disapu oleh Pak Imam berapa, yang terpijak berapa. Masa tengah semayang tadi tiba-tiba semut berjalan kena kat lutut kita berapa. Itu pun dah fail dalam otak kita. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu, ya'lamu ma yaliju fil ardh. Allah Ta'ala mengetahui semua perkara yang masuk ke dalam bumi. Bukan di Putrajaya ni je, bahkan di seluruh Kuala Lumpur, di seluruh Selangor, di seluruh Malaysia, di seluruh Indonesia, di seluruh benua Asia, di seluruh dunia. Semua, setiap perkara, berapa ekor semut yang telah dipijak, berapa ekor semut yang bertelur, berapa dah telur tu, berapa yang jadi, berapa yang tak jadi, semua dalam ilmu Allah. Wa ma yakhruju minha, yang keluar daripada bumi, wa ma yanzilu minas sama', yang turun daripada langit, wa ma ya'ruju fiha, dan yang naik ke langit, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, mana saja kamu ada, Allah Ta'ala. Wallahu bima ta'malun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selayaknya dengan ilmu dia yang maha luas untuk menentukan jalan yang manakah patut kamu lalui untuk kamu sampai kepada pengakhiran kamu sehingga masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi masalahnya, tuan-tuan, kita tak pernah jumpa Allah. Kita tak pernah lihat Allah. Bagaimana kita nak tahu jalan kehidupan kita? Kita tersekat di sini. Di sinilah kita perlunya Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah, tuan-tuan mulia, kita sangat-sangat berhajat kepada baginda Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala hantar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Allah
Ta'ala begitu cintakan kepada kita, begitu sayang kepada kita, supaya kita ni tidak terkebil-kebil. Mana jalan saya nak pergi? Jalan mula saya tak tahu, jalan akhir saya tak tahu, sekarang saya berada di tengah-tengah. Mana jalan patut saya ikut? Maka dihantar Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dihantar, dipilih oleh Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dan Nabi yang dihantar kepada kita ni, tuan-tuan mulia, yang paling special. Yang paling special sekali. Yang mana kenabian dia, Abu dalam riwayat Tirmizi itu telah menyebutkan, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata wajabat lakan nubuwah?" Ya Rasulullah, bilakah kamu telah dilantik sebagai seorang nabi? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata wajabat lakan nubuwah?" Wahai Rasulullah, bilakah kamu dilantik sebagai seorang nabi? Kalau tanya kita, kita kata Rasulullah lantik nabi pada umur baginda umur 40 tahun. Waktu itu di Gua Hira, tahun gajah. Itu jawapan kita. Tapi apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, kuntu nabiyyan wa inna adama bainan nafsi wa ruh. Aku telah pun. Kuntu dalam perkataan Arab ni, tuan-tuan mulia, tak dapat saya nak terjemahkan dalam bahasa kita. Maksudnya, kuntu nabiyyan, aku telah pun menjadi nabi dalam keadaan Adam belum tercipta lagi. Adam tak terbentuk, tak tercipta, ciptaan dia pun tak wujud lagi. Masa itu aku telah pun menjadi nabi. Dan Allah Ta'ala gunakan perkataan kuntu. Di sini ulama hadis mengatakan, menunjukkan bahawa perkataan kuntu ini menunjukkan sebelum beribu-ribu tahun sebelum dunia diciptakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun dilantik oleh Allah sebagai seorang nabi. Betapa specialnya Allah Ta'ala bagi kita. Sebab itulah Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kemuliaan kepada orang beriman. إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, dengan Allah Ta'ala menghantar kepada dalam kalangan mereka rasulan minhum, rasul daripada kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatih, yang mana datang untuk mengajar, membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia, kepada kita semua. Jadi tuan-tuan mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dihantar oleh Allah sebagai rahbar. Dalam bahasa Urdu dipanggil rahbar, dalam bahasa Arab dalil, sebagai satu orang penunjuk, sebagai satu orang penunjuk jalan, datang bimbing, pimpin kita, tuan-tuan. Dan untuk memimpin kita, supaya apa? Supaya kita tahu mana jalan yang patut kita berjalan. Sebab itulah dalam satu hadis, dalam satu diskusi Rasulullah, Allah Ta'ala bagi tahu, wa ma arsalna min rasulin, tidak kami hantar daripada utusan-utusan kami, illa liyuta'a bi'idni, tidak kami hantar daripada utusan-utusan kami melainkan supaya dia ditaati, dia diikuti. Bukan dia hanya sekadar ditulis nama dia, sanjung dia, tapi kehidupan tak mana. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam begitu specialnya sekali, sehingga tuan-tuan muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk nabi-nabi lain Allah Ta'ala tidak pilih satu, tapi berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sebutkan, sesungguhnya aku telah dipilih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya, aku telah dipilih daripada manusia ramai, aku telah dipilih dari kalangan orang Arab. Daripada orang Arab aku telah dipilih daripada Banu Hashim. Dipilih sehingga daripada sulbi Abdullah. Siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang mana dia ni lahir daripada, datang daripada benih satu yang bernama Abdullah, masuk ke dalam perut orang yang bernama Aminah, dan disusui oleh orang yang bernama Halimah. Saja-saja itu Allah Ta'ala bagi dengan nama-nama ini. Hikmah amat besar, tuan-tuan, boleh kita lihat.
Benih dia datang daripada Abdullah, daripada orang yang nama dia Abdullah, hamba Allah. Sifat abdiyah, sifat satu orang hamba. Sifat abdiyah, sifat satu orang hamba. Pergi pula masuk ke dalam perut orang bernama Aminah. Aman di situ daripada godaan syaitan, daripada apa-apa hasutan. Benih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada Abdullah masuk ke dalam perut Aminah. Aman, Allah Ta'ala amankan daripada godaan syaitan. Kemudian disusui oleh nama Halimah, dia sifat halim, lembut, penyayang. Maka datanglah Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam dihantar kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia begitu kamil, lahir sahaja, kan? Dalam hadis sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan pusat baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun tidak ada. Tali pusat telah pun terputus, telah pun tidak ada bersih. Wulidat maghsulah dilahirkan dalam keadaan telah pun tak perlu dibasuh. Baby yang ini lahir maka kita kena basuhkan lendir dia. Tapi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam dilahirkan Allah Ta'ala keluarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu orang yang telah pun bersih daripada lendir-lendir. Makhtuna dilahirkan dalam keadaan telah pun dikhitan. Tak perlu orang Arab menjadi lumrah, menjadi adat. Macam anak saya baru ni lahir di Yaman, hari ke-7 Tok Mudin datang rumah. Dia dah tahu dah. Kadang-kadang kita tak jemput pun dia dah datang. Dia tahu rumah ni kelahiran bayi, hari ke-7 dia akan datang ke macam mana nak khidmat saya tak. Tapi untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dia dalam keadaan maktun, dalam keadaan telah pun bersunat. Tidak ada sebarang kotoran. Kemudian lahir dia Aminah radhiyallahu taala anha telah pegang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dengar suara awan datang. Tufhu, pusing dia ila al-masyriq, ke arah masyriq, ke arah maghrib, ke arah timur, ke arah barat, ke arah selatan, ke arah utara. Supaya apa? Supaya semua manusia, semua makhluk tahu bahawa telah lahirnya, telah datangnya Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan mulia Allah Taala, telah pun jadi nabi sejak dulu lagi. Bukan kata 40 baru jadi nabi, sebelum jadi nabi dia manusia biasa. Tidak sama sekali. Nabi macam ini yang Allah Taala hantar kepada kita untuk kita contohi, untuk kita ikuti, begitu special sekali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahirkan Aminah radhiyallahu taala anha telah menyebutkan, aku tidak menguasai sedikit kesakitan pun waktu melahirkan baginda. Dan waktu mengandungkan baginda aku tidak menguasai sedikit bebanan pun. Tidak menguasai sedikit bebanan pun. Penuh dengan keberkatan. Allah Ta'ala ceritakan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Begitu mulianya, begitu agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tuan-tuan mulia Allah Ta'ala tak sebut ya Muhammad. Tak sebut ya Muhammad. Kalau Nabi lain Allah Ta'ala sebut ya Isa, ya Musa. Sebut. Allah Ta'ala sebut nama. Tapi untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala beradab, begitu menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah Ta'ala tidak memanggil baginda dengan nama baginda, dengan nama Muhammad. Cuba cari dalam Quran, belek satu-satu, tunjuk pada saya kalau jumpa sebut Allah Ta'ala sebut ya Muhammad. Bahkan Allah Ta'ala sebut Yasin, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil, Taha. Bermacam-macam nama telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Begitu memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, special Allah Taala bagi. Ya ayyuhal muddatsir. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab, perkataan muddatsir ini
satu perkataan panggilan manja yang begitu lembut sekali. Seolah dia kata, wahai anaknya sedang berselimut, bangun. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Panggilan-panggilan manja yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu spesialnya Allah Ta'ala bagi kepada kita Nabi. Banyak ayat Quran Allah Ta'ala sebut cerita satu-satu. Jadi ini kita kena kenal siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya menjadi satu kegilaan dalam diri kita untuk kita contohi baginda. Kita kena gila dalam contohi baginda. Kenapa dia ini adalah orang yang mendapat pangkat spesial daripada Allah. Mendapat pangkat spesial daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilahirkan dalam keadaan yang saya sebutkan tadi. Kemudian dibesarkan. Dibawa ke tempat kampung yang tidak ada pengaruh. Kalau di Mekah, mungkin terpengaruh dengan perangai-perangai orang Quraisy, dengan budak-budak Quraisy, tapi dibawa ke kampung satu tempat Badui, Halimah radhiyallahu ta'ala anha telah bawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hujung kampung. Dibesarkan bersama dengan kambing-kambing, bersama kambing-kambing. Inilah Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam satu hadis kursi, dan bagi tahu, arahkan kepada malaikat, wahai malaikat, penuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat anbiya. Jadi kalau dia satu orang yang mempunyai perangai, mempunyai kefasihan bercakap sebagaimana Syekh alaihi salam, dan kecantikan sebagaimana Yusuf alaihi salam. Banyak saya pergi pun tak ingat, tak terhafal. Allah Ta'ala sebutkan satu. Melihu bisifatil anbiya. Penuhkan diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat para anbiya. Semua sifat-sifat anbiya ada di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang Allah Ta'ala hantar kepada kita. Yang Allah SWT bagi kepada kita semua. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat begitu sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Taif? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke Taif untuk bawa agama kepada orang Taif, tapi dihalau, dibaling selama sejauh 4 km. Kalau kita buka kitab sirah yang dikatakan oleh Ibn Hisham, menyebutkan 4 km Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlari-lari dalam keadaan baginda dilempar dengan batu. Sehingga Allah Ta'ala telah hantar malaikat datang untuk menerima arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah, Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku adukan kepada Engkau kelemahan diri aku, betapa lemahnya aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini, tuan-tuan, begitu cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, sehingga tuan-tuan boleh di saat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, ya Rasulullah, sekarang di luar sana, ini disebut dalam kitab Bukhari, ya Rasulullah, sekarang di luar sana malaikat maut sedang menunggu arahan daripada kamu. Kalau kamu nak, maka dia sedang minta izin kepada kamu, ya Rasulullah. Kalau kamu nak, maka dia akan masuk untuk mengambil nyawa kamu. Tapi kalau kamu kata nanti dulu, maka dia akan naik. Allah akan perintahkan dia untuk tanya daripada kamu, ya Rasulullah. Apa Rasulullah tanya? Allahu Akbar. Apa yang Rasulullah tanya? Kalau kita, nanti kalau aku mati, aku akan jadi dengan anakku, kebun aku, bisnes baru nak mula, pejabat baru je nak bincang sewa kedai, takkan nak ambil dah, nanti dah dulu.
Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah minta kepada Jibril alaihi salam. Minta permintaan Rasulullah, minta tanya daripada Allah Subhanahu wa taala bagi pihak aku. Kalau aku tak ada, apa akan jadi dengan umat? Apa akan jadi dengan umat? Bila aku tak ada nanti, kalau aku terima pelawaan Allah Ta'ala, mula-mula Rasulullah tanya daripada Jibril AS. Dalam Bukhari sebut, Rasul tanya daripada Jibril AS, wahai Jibril, apa pendapat kamu? Apabila ditawarkan nak maknanya nak tinggalkan umat, jumpa dengan Allah ataupun kekal lagi, maka Jibril, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya daripada Jibril alaihi salam, apa pendapat kamu? Kata Jibril alaihi salam, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala teramat melindungi kamu. Allah. Sesungguhnya Allah Taala teramat melindungi kamu. Kemudian Rasulullah SAW hantar, minta tanya Allah Taala, apa akan jadi? Apa akan jadi dengan umat aku apabila aku tinggalkan umat? Maka Jibril alaihissalam telah naik, tanya dengan Allah, telah pergi jumpa dengan Allah, tanya daripada Allah, datang turun balik beritahu, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengatakan umatmu tidak akan dibiarkan begitu sahaja, bahkan umatmu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah telah redha untuk kembali kepada Allah. Nabi yang macam ini yang Allah Ta'ala hantar kepada kita, tuan-tuan, penuh dengan sifat. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana di akhirat nanti aku boleh berjumpa dengan kamu? Ya Rasulullah, apakah di akhirat nanti kamu akan ingat aku? Saya salah, yang pertama ini salah. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, adakah atau kurni fi yaumil qiyamah, adakah kamu akan ingat aku di hari kiamat nanti? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah isteri baginda yang paling manja sekali. Tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kau ingat tak ke aku akhirat nanti? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap manusia akan melupakan, tidak akan ingat sesiapa pun di tiga tempat. Semua akan lupa, iaitu di mizan. Di mizan manusia akan lupa segala-galanya. Manusia akan lupa. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Di mizan manusia akan lupa segala-galanya. Dia akan, satu orang suami akan lupakan isteri dia, akan lupakan anak dia, akan lupakan mak dia, ayah dia, semua sekali. Sehingga para nabi, para anbiya alaihi wassalatu wassalam pun akan lupakan segala-galanya pada masa tersebut. Sehingga Isa alaihi salam akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, pada hari ini la ubali an ummi, aku tidak akan hiraukan tentang mak aku Maryam, tapi nafsi. Ibrahim alaihi salam akan minta ya Allah, ya Allah, hari ini aku tidak hiraukan tentang anak aku Ismail alaihi salam, tapi nafsi. Ini tiga tempat ni, kata. Di waktu mizan, kata Nabi SAW, semua manusia akan lupa. Yang manusia fikir masa itu, bagaimanakah amalan kebaikan aku boleh lebih berat daripada amalan keburukan. Kemudian tempat yang kedua, yang manusia begitu kalut sekali, tuan-tuan mulia, ialah di hasyar. Pertama sekali di mahsyar. Waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan tunjukkan kemurkaan Allah. Semua orang kata nafsi. Kemudian tempat yang ketiga, tuan-tuan mulia, waktu di Sirat. Penuh dengan pencakuk yang dipasang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakinnani, tapi aku akan menyebutkan pada masa itu ummati. Semua Nabi daripada Adam alaihi salam sampailah Isa alaihi salam, semua akan mengatakan nafsi. Semua orang lain, yang umat lain lebih lagi. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun berada di tiga tempat ni, Rasulullah akan sebutkan ummati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hasyar
So, akulah orang yang paling sibuk memikirkan bagaimana nak dapatkan syafaat daripada Allah. Pergi Rasulullah SAW pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, akan sujud di hadapan Allah. Saya baca dalam satu kitab, apabila Rasulullah SAW sampai di mahsyar, disediakan kepada Nabi SAW satu kursi, yang mana apabila Rasulullah satu mimbar, apabila Rasul duduk sahaja atas mimbar ini, terus akan bawa Nabi SAW ke dalam sujud. Tapi Rasulullah demi nak memuliakan Allah, Rasulullah hanya meletakkan tangan baginda. Tak pergi bersama kursi. Kerana apa? Kerana memikirkan kita semua manusia. Waktu di mizan, Rasulullah adalah orang yang paling sibuk pergi mencari-cari, tengok bagaimanakah timbangan amal umat aku. Dan bila Rasulullah SAW mendapati amal umat dia sama berat, maka bila dilihat, dalam riwayat mengatakan Rasulullah SAW akan ambil kain syal dia, dan kain selendang dia akan meletakkan di atas timbangan baik, maka akan memberati timbangan jahat. Pergi tengok setiap keadaan umat dia. Dan Rasulullah SAW di mizan, Rasulullah SAW akan berduduk situ doa, Ya Rabbi sallim ummati, Ya Rabbi sallim ummati. Wahai Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Waktu itu pun Rasulullah SAW ingat pada kita. Tapi kita hari ini, apa bukti kita cinta pada Nabi SAW? Malam ini, hari ini hari Jumaat. Semalam amalan kita dibawa jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, dibentangkan kepada Nabi SAW. Dan riwayat mengatakan setiap hari Jumaat, setiap hari Isnin akan dibawa amalan kita, dibentangkan, dilaporkan kepada Nabi SAW. Diperlihatkan kepada Nabi SAW tentang amalan kita semua. Tuan-tuan, boleh pernah tak kita fikir, di waktu amalan akan dibentang kepada Nabi SAW, apa perasaan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW yang daripada umur 40, bahkan daripada muda lagi memikirkan, daripada umur 40 Nabi SAW telah mulakan usaha menyelamatkan umat. Allah Ta'ala telah bagi tahu banyak perintah-perintah Allah SWT kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala akhlak Nabi SAW diceritakan oleh Allah kepada umat ini. Akhlak Nabi SAW diceritakan kepada umat ini. Allah Ta'ala sebut waqfid janahaka lil mu'minin. Wahai Muhammad SAW, kamu hendaklah turunkan sayap kamu bersama dengan orang beriman. Rasulullah ada sayap? Tak ada sayap. Tapi Allah Ta'ala telah takbirkan sifat Nabi dengan sayap. Tuan-tuan pernah tengok ayam? Semua pernah tengok ayam kan? Takkan tak pernah tengok. Ayam yang baru dapat anak, apa dia akan buat dengan anak ni? Apabila datang orang, maka dia akan tutup anak dia dengan sayap dia, akan peluk anak dia dengan sayap dia. Dan dia akan paling tengok pada orang yang nak datang ambil anak dia. Dia akan lindungi dengan penuh kasih sayap. Allah Ta'ala telah takbirkan kasih sayap Muhammad SAW dengan sayap. Waqfid janahaka lil mu'minin. Kamu lindungilah, turunkanlah sayap kamu untuk orang beriman. Lindungilah orang beriman sebagaimana satu ekor ayam melindungi anak-anaknya. Ini sifat Muhammad SAW. Ini sifat Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan mulia, hari ini cinta yang sebenar kepada Muhammad SAW perlu kita lahirkan dalam hati kita. Kenapa? Al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai pada hari akhirat. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bila dengar hadis ni, ada seorang sahabat radhiyallahu anhu dia tengah duduk, bila dengar, kata sahabat beritahu bahawa aku telah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, al-mar'u ma'a man habba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Terlompat sahabat ni. Tanya, kenapa kamu begitu gembira? Dia tak, aku yakin bahawa di akhirat nanti aku akan bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini boleh kata macam tu.
Kata kita boleh bersama dengan Nabi SAW. Sahabat begitu yakin. Kenapa? Hati mereka. Satu orang sahabat datang jumpa dengan Rasulullah SAW. Datang, tengok Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Terus balik. Orang tanya dia kenapa? Dia kata, hari ini aku tak dapat tengok lagi wajah Nabi SAW. Menyebabkan aku rasa resah. Aku rasa gelisah. Tak boleh nak duduk. Maka aku datang semata-mata tengok wajah Nabi SAW. Maka hatiku rasa tenang. Terus balik. Ini sahabat radhiyallahu anhu, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cinta yang telah dibuktikan oleh sahabat radhiyallahu taala anhu yang patut kita contohi hari ini. Bagaimana cintanya sahabat radhiyallahu taala anhu, tuan-tuan mulia, sehingga dalam setiap kehidupan mereka, tidak ada satu corak, tidak ada satu kehidupan mereka pun mereka buat, mereka semua dengan niat untuk meredakan, menggembirakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar kisah sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu di satu tempat, lihat satu kubah kat tengah-tengah padang pasir. Maka Rasulullah tanya, kubah milik siapa ni? Maka orang beritahu ini kubah milik satu orang Ansari, satu orang sahabat Ansar. Rasulullah terus terdiam. Pergi ke masjid. Sahabat Ansar tadi datang, bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah paling tak jawab. Bagi salam lagi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah paling lain pula. Kali ketiga bagi salam, Rasulullah paling lain pula. Maka dia resah. Tanya-tanya orang, sekali bagi tahu tadi Rasulullah lalu di satu tempat melihat kubah yang kamu bina. Rasulullah tak tanya milik siapakah kubah. Dia tak banyak cakap. Tak bagi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kerana kubah tu ke kamu tak nak jawab salam aku? Tak banyak cakap lah. Terus pergi ke kubah tersebut dan dia telah hancurkan kubah yang dia telah bina sampai sama dengan tanah dan senyap macam tu. Ini cinta yang telah sedikit pun tidak ingin hati orang dia cinta itu terluka. Terus pada masa tu tanpa menangguh, tunggu dulu, tanya dulu, hantar orang tanya dulu kerana tu ke tak boleh ke ya Rasulullah buat miskin, nak minta. Kita hari ni kita kata cinta juga. Cinta kita dengan isteri kita pun dah fail lah. Sahabat radhiyallahu ta'ala cinta mereka dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sekali tanpa banyak cakap. Dia tak tahu pun ya Rasulullah tu mungkin itu satu kemungkinan kerana tu, tapi terus pergi hancurkan terus. Hancurkan terus. Sekali golongan beberapa sahabat radhiyallahu anhu datang dengan berkuda naik di atas kuda mereka ada letakkan kain-kain yang berbelang-belang warna merah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sindir, nampaknya warna-warna kain ini telah memalingkan tawajuh kamu. Sahabat tu terpegun, telah kabur sahabat. Jadi macam orang Kelantan panggil Nana. Sini panggil apa Nana? Ada orang Kelantan. Maknanya apa saya nak terjemah Nana ni? Maknanya dia jadi macam mana terjemah? Dalam Urdu kata gabra. Dalam bahasa Melayu Panik. Tak tahu nak buat apa. Apa nak jadi ni? Mereka pun telah ambil kain masing-masing, terus pergi pada unggun api, lempar dalam unggun api, bakar. Rasulullah tanya, mana pergi kain-kain kamu tu? Tak ada, Rasulullah, kami telah bakar. Saya kata, kenapa kamu tak pergi bagi kepada orang perempuan kat rumah kamu? Bagi dia bakar. Ini cinta. Cinta yang begitu mendalam dalam hati sahabat radhiyallahu ta'ala yang telah menggerakkan anggota mereka untuk membuat seperti berikut. Cinta secara tak langsung benda tu terpik. Bukan kata orang ajar, cara dia gini lah, kalau kamu nak usul Rasulullah redha lah, kamu ambil kain pergi bakar, tak ada. Tapi cinta yang mendalam, yang dalam hati. Macam hari ni orang muda kerana cinta, kalau begitu kecewa, kerana begitu kekecewaan yang begitu mendalam dalam hati dia menyebabkan dia ambil tadi gantung dia. Bodoh. Cinta sahabat radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mendalam sekali sehingga mendorong mereka tanpa ada apa-apa pertanyaan, tanpa ada apa-apa ni, terus ambil kain itu buang dalam api.
kita tanya lagi. Ambil dalam kitab mana? Hadis apa? Ulama tafsirkan apa? Ini mungkin ulama kata macam ni kot. Warna merah ni mungkin tak boleh guna kat sini kot. Macam ni boleh. Sahabat dia Allah ni tak ada. Terus ambil kain tadi, terus tanpa banyak bicara lemparkan ke dalam api. Telah buktikan bahawa cinta mereka begitu mendalam sekali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat radhiyallahu taala tengah berjalan tiba-tiba tunduk. Apa dah jadi dengan kamu ni tunduk? Dia kata sesungguhnya waktu aku berjalan dengan kasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini aku telah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam tunduk di sini. Ada orang kata waktu itu ada dahan, ada pokok tunduk. Yang dahan pokok ada ke tak ada itu lain cerita, tapi aku melihat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tunduk di sini, maka hari ini aku tunduk. Satu orang sahabat tengah jalan-jalan berhenti kalau orang terkejut dia berhenti, dia pergi jalan-jalan, pergi duduk dalam tempat kencing kat situ. Tak rasa pun kencing, tapi pergi buat kencing, naik balik. Apa kamu buat ni? Masa aku berjalan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa aku perjalanan, Rasulullah sampai sini, Rasulullah berhentikan, Rasulullah pergi kencing tempat tersebut, maka aku lakonkan kembali apa yang dibuat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku lakonkan kembali oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta yang dikatakan dengan asyikul Rasul. Asyikul Rasul yang telah dibuktikan oleh sahabat radhiyallahu taala anhu. Dari segi perbuatan. Sahabat radhiyallahu taala anhu demi menyempurnakan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat Allahu akbar. Sehingga Allah Ta'ala begitu sekali suka dengan perbuatan sahabat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Ini Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran tentang sifat sahabat Allah Ta'ala anhu. Mereka mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang sahabat radhiyallahu taala. Ceritakan dalam Al-Quran. Dan perkara inilah hari ini yang kita kena ceritakan. Supaya apa? Supaya kita nak wujudkan cinta yang hakiki. Sebenarnya perasaan cinta ni dah ada. Tak perlu kita nak create lagi. Perasaan cinta ni dah ada dalam diri kita semua. Cuma kita salurkan pada tempat yang tak kena. Sahabat radhiyallahu anhu dia salurkan betul-betul kepada apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Salurkan cinta mereka kepada Allah dan Rasul, sehingga demi Allah dan Rasul mereka sanggup korbankan segala-galanya. Dan pengorbanan yang mereka buat, mereka tak merasa satu perkara yang membebankan. Pengorbanan yang mereka buat, kenapa mereka buat pengorbanan dengan perasaan cinta, dengan perasaan asyik. Macam mana hari ini? Hari ini orang Islam kita hari ini sampai sanggup lukakan tangan tulis nama. Sanggup lukakan tangan, ambil pisau, lukakan tangan tulis nama. Ahmad ke, kali cinta pada Ahmad. Yang lelaki pula tulis nama Aisyah Syah tulis. Buktikan pada kasih dia tengok. Sahabat radhiyallahu taala buktikan pada Allah Subhanahu wa taala dengan telinga-telinga mereka digantungkan dengan benang-benang. Dipotong-potong, hidup mereka dipotong-potong untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini asyik. Ini cinta yang telah diwujudkan oleh sahabat radhiyallahu taala. Tuan-tuan, hari ini perasaan cinta ini kita nak wujudkan dalam hati kita, sehingga kita benar-benar mendapat orang yang diiktiraf oleh Nabi SAW, menjadi orang yang diiktiraf oleh Nabi SAW sebagai pencinta Nabi. Rasulullah SAW tahu itu apa? Allahu Akbar. Apa cara mencintai Nabi SAW? Sudah beritahu tak? Man ahya sunnati inda fasadi ummati, man ahya sunnati faqad ahabbani. Bahawa siapa yang menghidupkan sunnah aku. Nah, ini syarat yang telah dikenakan oleh Nabi SAW. Kamu cinta kepada aku? Dia kata ya.
Okey, macam mana cara dia? Man ahya sunnati. Barang siapa menghidupkan sunnah aku, faqad ahabbani, maka dia telah mencintai aku. Kalau tidak, hanya dakwaan kosong. Tanpa menghidupkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta tanpa menghidupkan Nabi menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hanya dakwaan, omong-omong kosong, dakwaan kosong yang tidak ada akar umbi dia. Saya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok pakaian pun tak mana dari segi pakaian. Tanya orang azan, saya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Duk sibuk. Dengan sekarang ni orang begini ya. Allah Allah dia senyum orang. Orang azan Allah akbar, sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia duduk, hai sayang, contoh. Lepas tu ambil orang kafir buat filem menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bising. Sehingga sembahyang pun ditinggalkan untuk menzahirkan cinta kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah tuan-tuan. Bahkan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kena lahirkan melalui mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wujudkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, sehingga apabila kita melihat orang tinggalkan sunnah, rasa pedih hati kita dan kita fikir bagaimana dia dapat amalkan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil sebagai ihya'us sunnah. Satu, tengok orang tinggalkan sunnah, orang buka aurat, apalah bodoh sangat orang Islam. Itu bukan ihya'us sunnah. Bahkan itu ifsad sunnah, merosakkan sunnah. Kita sangka kita benci kepada dia, kita menghidupkan sunnah. Kita benci kepada budak-budak muda yang pakai seluar ketat, perempuan-perempuan yang pakai seluar ketat, kita sangka kita ni pencinta sunnah. Tidak, kitalah perosak sunnah. Sebab apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila lihat orang maksiat, Rasulullah menangis. Apabila Rasulullah melihat orang melakukan maksiat, Rasulullah menangis. Lihat satu orang mayat Yahudi tuan, dibawa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menangis. Orang kata, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Ini mayat Yahudi. Ini mayat Yahudi ya Rasul. Rasul kata, apa kalau aku tidak menangis untuk dia, siapalah dia akan menangis untuk umatku? Umat aku sedang dibawa neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sangka bila kita membenci orang buat maksiat, kita kena membenci kemaksiatan yang dia buat dan kita kena menangis untuk pemaksiat tersebut. Ini mizajun nubuwah, ini sifat Nabi, ini sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah dikatakan dengan asyikun Nabi, orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam hati dia meritih, meratap bagaimana setiap umat dapat mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini katakan ihya us-sunnah. Dan kita memang difardukan untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Kenapa saya kata fardu? Diwajibkan. Kita tak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak dikira orang beriman. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang kamu hatta sehingga hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih, sehingga jadi keinginan dia mengikut apa yang aku bawa. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang kamu hatta akuna, sehinggalah aku bagi dia ahabba, lebih dia cintai min walidihi, daripada ayah dia, daripada ibu bapa dia, wa walidihi, dan daripada anak-anak dia, wan nasi ajma'in, dan dia lebih cintai aku daripada seluruh manusia. Selama mana kita tak mencintai Rasulullah sampai tahap tu, selama itu iman kita tidak ada akhirat. Lepas tu kita berada tahap mana tuan-tuan? Layak tak Rasulullah dicintai sampai macam tu sekali? Semestinya amat-amat layak, kerana penuh dengan sifat-sifat mulia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kata mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, cerita kepada kita, supaya apa? Kita benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah satu orang yang mana berada di atas akhlak yang begitu tinggi sekali. Akhlak yang begitu tinggi sekali. Ini cinta ini yang kita nak semarkan hati kita, sehingga kita tahu je bahawa Rasulullah pernah buat macam ni, maka kita tidak akan rasa tenang selagi mana kita buat macam Rasulullah buat. Dari segi surah baginda, macam rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam mana? Riwayat mengatakan bahawa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada pendek ke semuanya ataupun panjang ke semuanya. Batu ulama mengatakan makruh kita buat rambut separuh panjang, separuh pendek. Untuk orang perempuan dia tak boleh tunggu macam tu, pergi botak kepala sebab Ustaz Usama cakap rambut Rasulullah botak. Balik malam ni semua cukup kepala. Bising suami kat rumah, Ustaz sesat dari mana. Untuk orang perempuan dia tiru isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang perempuan dia tak boleh rambut dia tak boleh sependek ni, mesti lebih daripada bahu. Kalau pendek ni ulama mengatakan haram. Sebab apa? Menyerupai lelaki. Rambut isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang. Panjang sampai riwayat mengatakan Abu Aisyah bin Sa'd, cuma riwayat tidak ada secara sharih andai sebab apa itu adalah aurat. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan wanita melepaskan rambut dia. Maksudnya memanjangkan rambut dia. Untuk lelaki, rambut Rasulullah SAW sama ada pendek ke semuanya ataupun panjang, dan dia mengatakan sama ada panjangnya separuh daripada telinga ataupun sama tara dengan telinga ataupun mencecah bahu. Kemudian pergi pula lagi, macam mana janggut Rasulullah SAW. Panjang janggut Rasulullah SAW dan bagaimana sampai menutup dada baginda. Kemudian ulama kata boleh kita potong sekadar melepasi genggaman kita. Bagaimana pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Rasulullah bercelak sebelum tidur? Saya sendiri pun tak dapat nak bercelak lagi sebab tak ada janggut. Ulama mengatakan orang tak ada janggut, orang yang tak ada janggut makruh bercelak. Sebab ditakuti menyerupai, takuti diminati oleh lelaki lain. Saya berpengalaman masa kat Pakistan. Sebelum pergi Pakistan, saya bercelak. Pergi sekolah pakai celak, nak amalkan sunnah. Pergi Pakistan mula-mula sekali masuk dimesyuaratkan oleh guru kami, panggil. Mulai daripada hari ini, kamu dilarang daripada bercelak. Bila tak bercelak daripada satu sampai ke hari ni, tak mampu nak bercelak lagi. Cuba, bukan tak boleh sekarang ada janggut dah, boleh bercelak lah. Cuba nak bercelak tapi tak dapat istiqamah. Sebab masa tu tak istiqamah masa belajar. Rasulullah celak sebelum tidur. Dengan celak ini akan mencerahkan mata. Dia panggil surma dengan celak yang dibuat daripada batu. Terutamanya wanita-wanita bercelak untuk suami. Allahu Akbar. Pergi pula kepada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu pakaian yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kamis. Yang kalau kita tengok Habib Yaman pakai tu, yang jubah yang butang tengah. Sebagai kamis. Orang perempuan tak boleh pakai macam tu. Sebab Rasulullah lelaki, dia kena mencontohi isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaian yang paling bagus untuk perempuan adalah warna yang paling gelap dan paling tak diminati. Sehingga kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Ibnu Abbas, bahawa kalau boleh aku ingin supaya wanita-wanita ni bila keluar rumah, dia pakai pakaian yang mana orang tengok tu langsung tak minat. Kata guru saya, kita boleh kata dari sekarang ni, ambil sarang laba-laba, tampaklah kat baju dia bila nak keluar rumah. Supaya orang lelaki tengok, apa? Jijik. Bagus. Orang perempuan kalau orang tengok macam tu rasa jijik, bagus. Duduk dalam rumah depan suami, barulah suami tenang dengan dia. Tak apa. Kat luar rumah orang tengok rasa, apa ni? Contohnya. Ini cinta kita. Biar orang nampak pelik. Kalau memang dengan amalkan agama, kita akan menjadi gharib. Inna ad-dina bada'a ghariban. Sesungguhnya agama itu bermula dengan gharib, asing. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhu diasingkan.
Sahabat radhiyallahu ta'ala dipulaukan kerana mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sayaudu ghariba, dan agama ini akan kembali pada gharib. Tengah-tengah dulu sahabat bila mereka berjuang, maka agama tidak jadi gharib kepada mereka. Sehingga bila dengar nama sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, orang tunduk patuh kepada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sampai ke negara Cina, orang Cina pun akur dengan kehebatan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Apabila kerajaan Rom minta bantuan daripada Cina, maka Cina hantar utusan, tanya, siapa ni yang kamu takut macam ni sekali? Macam mana perangai dia? Macam mana pakaian dia? Macam mana muamalah dia? Urusan dia? Muasyarah dia? Bila dia cerita bahawa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ni macam ni, mereka adalah orang yang bangun malam hari, berpuasa di siang hari. Mereka adalah orang yang mana membantu